Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Seorang lagi figura besar di dalam UMNO dulu, Sahidan Kassim. Sahidan Kassim yang telah juga dipecat daripada UMNO, yang menang di dalam pilihan raya atas tiket PN, dapat kejutan sekali lagi. Seorang penganalisis berpendapat dan berkata, kehadiran Sahidan di Selangor tidak akan memberi kesan apa-apa. Bekas Menteri Besar Perlis iaitu Sahidan Kassim baru-baru ini memberikan bayangan kononnya beliau akan melibatkan diri untuk membantu Perikatan Nasional dalam pilihan raya negeri di Selangor, di Selangor. Walau bagaimanapun, penganalisis berpendapat pandangan yang berbeza daripada yang diharapkan. Mungkin ramai orang di dalam Perikatan Nasional menganggap dengan kehadiran Sahidan Kassim di Selangor akan membawa satu perubahan ataupun satu impak yang positif. Tetapi bagaimanapun, penganalisis berpendapat kehadiran pemimpin UMNO itu, kehadiran bekas pemimpin UMNO itu tidak akan memberikan apa-apa kesan yang besar kepada negeri pimpinan Pakatan Harapan itu. Rata-rata penganalisis politik yang berikan berpandangan bahawa sentimen pengundi di Selangor berbeza berbanding negeri di bawah pentadbiran Perikatan Nasional PN. Penganalisis juga berpandangan rekod pentadbiran PH sejak mengambil alih Selangor pada tahun 2008 yang lalu lagi menyukarkan lagi Sahidan Kassim untuk membantu Perikatan Nasional menawan negeri itu. Salah seorang daripada penganalisis yang memberikan pandangan tersebut adalah penganalisis sosiopolitik Pusat Demokrasi dan Pilihan Raya Universiti Malaya UMCEDEL, iaitu Awang Azman Awang Pawi dan Muhammad Azizuddin Muhammad Sani dari Universiti Utara Malaysia, yang melihat kerjasama antara PH dan BN di peringkat nasional sebenarnya dapat mengukuhkan sokongan pengundi di negeri Selangor. Katanya, dalam pandangan beliau itu, politik PN di Selangor masih banyak bergantung kepada ahli dan jentera PAS, terutama di kawasan majoriti Melayu. Namun pengaruh PAS tak mampu memberikan ancaman besar kepada Selangor. Lebih-lebih lagi, sudah ada kerjasama dengan PH dan BN, kata Awang Azman. Azizuddin pula menjangkakan modal berkempen yang bakal dibawa oleh PN yang banyak memainkan isu sensitif tidak cukup efektif untuk pengundi di Selangor. Katanya PN memang cuba untuk membawa calon payung terjun dari luar untuk cuba menguatkan Perikatan Nasional di Selangor. Mereka juga banyak memainkan isu sensitif untuk menarik undi. Katanya penganalisis itu lagi, namun pengundi Selangor sebenarnya lebih rasional dan telah merasai kebaikan pemerintahan PH di Selangor. Dengan kerajaan perpaduan berada di pusat, saya rasa peluang PH-BN untuk menang lebih baik di Selangor, kata penganalisis politik itu. Tambahnya lagi, Azmin dan Zuraida pun sudah ditolak. Pada 27 April yang lalu, Sahidan dilaporkan memberi bayangan bahawa dia mungkin dilibatkan dalam perencanaan PN dalam PRN di Selangor. Tidak lama lagi memandangkan saya sudah mula turun ke Semenyi beberapa kali sejak lagi. Tambah Awang Azman, meskipun pencaturan PN dengan menggunakan bekas pemimpin UMNO yang berpengaruh dianggap sebagai cubaan terbaik untuk merampas Selangor, PN diingatkan bahawa langkah itu akan mengguris hati pemimpin akar umbi PN sebelum ini yang telah berkhidmat di situ sebelum ini. Katanya, pengundi Selangor tak sama sentimen seperti di Kelantan. Jika Nur Omar, Khairi Jamaluddin dan Sahidan diletak di Selangor, ia akan mengguris hati pemimpin akar umbi PN yang mempunyai pemimpin tempatan mereka sendiri untuk bertanding dalam PRN nanti. Ia juga seolah-olah PN tidak mempunyai calon pemimpin mereka sendiri. Katanya, yang memberi beberapa contoh nama bekas pemimpin kuat UMNO yang dipecat parti selepas PR15. Memberi contoh nasib Azmin Ali dan Zuraida Hamaruddin
yang juga sebelum ini merupakan pemimpin politik yang berpengaruh di negeri itu, Awang Azman menjangkakan sekiranya Sahidan gagal memberikan kemenangan buat PN, nama mereka akan hilang lebih awal dalam radar politik sama ada di peringkat nasional maupun negeri. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Saya direct to the point. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berbeza daripada pendirian amanah, iaitu mereka tidak mahu yang di-Pertuan Agong dan Lembaga Pengampunan untuk memberikan pengampunan kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Berbeza daripada itu, kali ini menantu Hadi Awang mempunyai pandangan yang jauh berbeza dan tidak sama langsung dengan pendapat daripada amanah itu. Tetapi menurut menantu Hadi itu, beliau berkata pengampunan Najib adalah jalan terbaik menurut Islam. Mana satu yang kamu setuju terpulang kepada kamu boleh komen, tetapi janganlah buruk-burukkan. Boleh komen apa saja yang kamu komen, tapi jangan memburukkan, jangan menghina. Okey. Memberi pengampunan kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak adalah jalan terbaik menurut perspektif Islam, kata Zaharuddin Muhammad yang juga menantu kepada Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Cuma saya ingat saja dulu ada satu ura-ura untuk mewujudkan hudud. Jadi kalaulah Najib pada waktu itu sudah ada hudud, kalaulah Najib didapati bersalah, adakah Najib akan kena hukuman dengan hudud ataupun akan diampuni? Itu soalan sajalah. Mana tahu kamu ada jawapan, boleh tolong jawabkan. Maka sewajarnya sewajarnya bekas Presiden UMNO itu dibebaskan melalui pengampunan diraja yang dikemukakan Najib. Itu kata Zaharuddin. Katanya tersalah melepaskan orang yang bersalah adalah lebih baik daripada tersalah menghukum orang yang bersalah, katanya dalam kenyataan itu. Saya bacakan sekali lagi, saya kurang paham nih. Tersalah melepaskan orang yang bersalah adalah lebih baik daripada tersalah menghukum orang yang tidak bersalah. Oh begitu. Jadi antara mengekalkan Datuk Seri Najib Tun Razak dalam penjara dan membebaskan dengan pengampunan, maka membebaskan dengan pengampunan adalah lebih dekat dengan kaedah Islam, katanya dalam satu hantaran video di media sosialnya pada hari ini. Zaharuddin berkata demikian sebagai mengulas polemik mengenai permohonan pengampunan diraja yang dikemukakan oleh bekas ahli Parlimen Pekan itu. Semalam, Lembaga Pengampunan yang bersidang tidak membincangkan permohonan difailkan bekas Perdana Menteri untuk diampun dan dibebaskan daripada penjara. Semasa persidangan semalam, dilaporkan petisyen pengampunan terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak tidak dibentangkan oleh bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri serta Sekretariat lembaga itu. Menurut lembaga pengampunan itu yang bermula jam 11 pagi dan dipengerusikan sendiri oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, kata sumber laporan itu, sidang hari ini tidak membincangkan petisyen Najib kerana kes sabitan dan hukuman 12 tahun penjara serta denda 210 juta ringgit yang dikenakan ke atasnya kerana menyeleweng dana SRC International baru saja difailkan. Petisyen yang difailkan beliau perlu mengikut giliran. Persidangan yang berlangsung pada hari ini hanya membincangkan kes-kes terdahulu yang diterima lebih awal oleh urus setia Lembaga Pengampunan, kata sumber yang dipetik oleh BH Online. Pada 31 Mac yang lalu, panel 5 hakim Mahkamah Persekutuan dalam keputusan majoriti 4-1 menolak permohonan Najib untuk menyemak semula sabitan terhadap kes rasuah SRC International. Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Sebri Abdul Rahman Sebli, mempengerusikan panel 5 hakim yang turut dianggotai oleh Hakim Mahkamah Persekutuan Rozaira Bujang, Nurdin Hassan dan Vernon On Lam Kiat serta Hakim Mahkamah Rayuan Abdul Bakar Jais. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita nantikan sajalah apa keputusan selepas ini. Yang pasti sumber itu kata tidak ada dalam perbincangan. Sabarlah, perlu bersabar untuk ikut giliran. Kita jumpa lagi, bye-bye.